Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Kerajaan memutuskan untuk melaksanakan perintah kawalan pergerakan Dari aku setitis air mani yang bernama nutfah. Dari aku segumpal darah yang bernama khalaqah. Dari aku segumpal daging yang bernama mudghah. Dikumpulkan ciptaan kami dalam rahim ibu. Kemudian diutuskan malaikat kepadamu, lalu ditiupkan ruh ke jasadmu. Summa khalaqna nutfatan 'alaqatan fakhalaqna mudghatan izaman fakasawna izaman lahman summa ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Wahai malaikat, tulis. Apakah hujung hayatnya mati husnul khatimah? Apakah hujung hayatnya mati su'ul khatimah? Sesungguhnya syurga itu sehasta sahaja jaraknya dengan amalanmu yang baik. Sesungguhnya neraka itu sehasta sahaja jaraknya dengan amalanmu yang jahat. Tuhanku, aku bukanlah layak untuk syurgamu, tetapi aku tidak pula kuat menanggung siksa nerakamu. Dari itu, kurniakanlah keampunan kepadaku, ampunkanlah dosa-dosaku, bahawasanya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Watch he doesn't go into hemodynamic shock. We'll be right back. What? Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis sholatu, qad qamatis shalah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kemudian lahirlah bayi ini. Kemudian lahirlah makhluk ini. Kemudian lahirlah hamba Allah ini. Kemudian lahirlah khalifah Allah di muka bumi ini. Kemudian lahirlah aku, makhluk Allah yang bernama manusia. Tangisan bayi di bawah kelopak keheningan sujud. Kenapa engkau menangis, anak? Demikian tiap manusia dilahirkan tidak terlepas dari kutukan syaitan. Demikian hari pertama manusia lahir bertama tangisan, demikian manusia kembali kepada Allah bersama tangisan.
dari SMK Tadbir bersyukur di atas pengurniaan dan ruang pada kumpulan kami untuk menyelesaikan satu tugasan yang agak mencabar dalam menghasilkan satu kertas kerja yang berkaitan proses kejadian manusia menurut Al-Quran dan sains. Terima kasih diucapkan kerana telah memberi waktu untuk menyelesaikan kertas kerja ini, dan peringanan ini amatlah bermakna untuk kumpulan kami. Dengan melaksanakan tugasan ini, kami telah dapat mempelajari pelbagai ilmu yang berkaitan proses kejadian manusia. Asal-usul kejadian manusia menurut pandangan Islam sangat bertentangan dengan apa yang telah dikemukakan oleh para pencetus dan pendukung teori evolusi, iaitu Charles Darwin, di mana beliau berpendapat bahawa makhluk hidup yang termasuk manusia berasal daripada evolusi atau perubahan-perubahan makhluk hidup yang termasuk manusia berasal daripada evolusi atau perubahan-perubahan makhluk sebelumnya. Di mana menentang pendapat teori evolusi Charles Darwin, dan penentangan ini terjadi kerana pemikiran mereka didasarkan pada berita-berita dan informasi dalam kitab sucinya masing-masing. Salah satu daripada kitab suci tersebut adalah Al-Quran, di mana Al-Quran adalah kitab suci agama Islam, dan ianya banyak menyebutkan tentang beberapa proses kejadian manusia yang lebih terperinci dan jelas. Antaranya nutfah, iaitu peringkat pertama, bermula selepas persenyawan atau minggu pertama. Ianya bermula setelah berlakunya pencampuran air mani. Peringkat kedua, alaqah. Peringkat pembentukan ialah pada hujung minggu pertama, hari ke-7. Pada hari yang ke-7, telur yang sudah disenyawakan itu akan tertanam di dinding taraf ke arah makin. Selepas itu, kami mengubahkan nutfah menjadi alaqah. Peringkat ketiga, mudghah. Pembentukan mudghah dikatakan berlaku pada minggu keempat, dan peringkat ini sudah berlaku pembentukan otak, saraf tunjang, telinga dan anggota-anggota yang lain. Selain itu, sistem pernafasan bayi sudah terbentuk. Virus yang tertanam di dalam otak-otak ibu kini mempunyai saluran darahnya sendiri. Jantung bayi pula berbentuk. Untuk perkembangan seterusnya, darah mula mengalir dengan lebih banyak lagi ke situ bagi membekalkan oksigen dan pemakanan yang secukupnya. Menjelang 7 minggu, sistem pernafasan bayi mula berfungsi sendiri. Peringkat keempat, izam dan lam. Pada peringkat ini, iaitu minggu ke-5, ke-6 dan ke-7, ialah peringkat pembentukan tulang yang mendahului pembentukan otot-otot. Apabila tulang belulang telah dibentuk, otot-otot akan membungkus rangka tersebut. Kemudian, pada minggu ke-7, terbentuk pula sistem yang kompleks. Pada tahap ini, perut dan usus, seluruh saraf, otak dan tulang belakang mula terbentuk. Serta dengan itu, sistem pernafasan dan saluran pernafasan dari mulut ke hidung dan juga paru-paru mula terlihat. Begitu juga dengan organ pembiakan, kelenjar, hati, buah pinggang, pundi air kencing dan lain-lain terbentuk dengan lebih sempurna lagi. Kaki dan tangan juga mula tumbuh. Begitu juga mata, telinga dan mulut semakin sempurna. Pada minggu ke-8, semuanya telah sempurna dan lengkap. Peringkat ke-5, nasyaz kholqan. Pada peringkat ini, iaitu menjelang minggu ke-8, beberapa perubahan lagi berlaku. Perubahan pada tahap ini bukan lagi embrio, tetapi sudah masuk ke peringkat janin. Pada bulan ke-3, semua tulang janin telah terbentuk dengan sempurnanya. Kuku-kukunya pun mula tumbuh. Pada bulan ke-4, pembentukan uri menjadi cukup lengkap, menyebabkan baki parental bayi dalam kandungan hanya untuk menyempurnakan semua anggota yang sudah wujud. Walaupun perubahan tetap berlaku, tetapi perubahannya hanya pada ukuran bayi sahaja. Janin mendapat makanan melalui uri. Kesimpulannya, proses kejadian manusia terbagi kepada dua tiada, yaitu Barat dan Islam. Melalui teori Barat, pada mulanya dipercayai, tetapi akhirnya diragui oleh golongan intelektual dan dianggap tidak relevan. Hanya teori Islam masih relevan dan terbukti hingga kini. Oleh itu, manusia dianggap mulia dan sebaik-baik kejadian di muka bumi.
Manusia juga telah menjadi khalifah di muka bumi ini dengan menjalankan tanggungjawab dan tugasan mereka. Sekian, terima kasih.